Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Terima kasih Dr. Nang ya. So sebenarnya saya tak ada pengalaman banyak sangat macam Dr. Nang, Prof Tajudin ya. So kehidupan mereka dah mengkaji pasal masjid ya. So I'm talking about the traditional mosque of Malay world ya. But in this presentation, I'm more concentrated on the comparative study between Masjid Kampung Laut and Masjid Agung Demak. Two are the oldest mosque. Masjid Kampung Laut is the oldest mosque in Malaysia, in the Malay Peninsula. The Masjid Agung Demak, the oldest mosque one of the oldest mosques in Indonesia, in Java. Yeah, okay. So saya mengkaji masjid ni lebih kurang 10 tahun lah kot ya. Tak ada lama sangat. 7 tahun secara formal mengkaji pasal masjid. 2 tahun menggunakan grant FRGS. 2 tahun saya punya master thesis. 3 tahun saya punya PhD thesis. 7 tahun mengkaji masjid secara formal. Ya. So tidak begitu mahir lagi. Lagi banyak yang saya mengkaji, lagi banyak rupanya yang saya tak tahu. Yeah, despite now, when we do research more, then the more thing that we don't know. Yeah, this is quite common for the researcher. Yeah, so that's why we are eagering to do more research. Yeah, okay. So latar belakang saya sikit sajalah sekolah ya. So kita teruskan. Okay, see antara perbincangan yang I hope by this also you can understand bahasa. Yeah, you learn bahasa already. Okay, if you don't understand, you really don't understand, just raise up your hand. Yeah, I will entertain you, of course. Okay, so antara perbincangan yang akan cuba saya laksanakan pagi ini adalah, of course, amanat sebagai pembuka bicara ataupun durja kata. Ya, tengok orang tu kata durja dia marah kan. Sebab different orang memberikan makna yang berbeza kan. Pada saya tak ada buruknya durja kata dia kan. Tapi sebab di Malaysia ni dah kita interpretkan durja itu sebagai benda yang tak baik ya. So kalau di Indonesia saya rasa biasa je durja kata. Ya. Okay. So of course, sebab kita mengkaji about the Malay world, saya akan bagi pengenalan sedikit mengenai Melayu dan kalau Melayu supaya kita kenal siapa dia Melayu dan apa dia yang dimasukkan sebagai the Malay world. Yeah. So pengenalan masjid, of course, lagi juga tahu apa itu masjid. Tapi yang ini kita discuss sedikit dalam apa dia yang dimasukkan sebagai masjid. Yeah. So sedikit mengenai kemasukan Islam. Kemudian saya akan memfokuskan kepada Masjid Tua Kampung Laut, Masjid Agung Demak. Kemudian persoalan dan perbincangan. Ya, ini agak menarik dan sebenarnya tak ada siapa sebelum ini yang pernah membincangkan cross study about these two mosques. Ya, so bila saya membincangkannya di Makassar, tenang ya. So ramai tertarik. Kemudian alhamdulillah dah masuk dalam jurnal apa ya. So sebab tak pernah ada satu kajian silam di antara Masjid Tua Kampung Laut dan Masjid Agung Demak. Ya. Kemudian kita juga akan cuba ketengahkan apa dia bentuk, bagaimana bentuk lazim masjid di alam Melayu. Ya. Dr. Nang kata saya banyak jelas, sebenarnya tak ada juga. Tapi nak kata alam Melayu ni saya rasa saya dah cover. Banyak tempat saya dah cover lah. Ya. Saya pergi naik bas, naik boat, naik motosikal, macam-macam ya. So betul lah Dr. Nak kata saya traveler, memang saya suka berjalan supaya kita boleh melihat sendiri. So kita boleh collect the primary data. Betul? So when we go everywhere, we must collect the data so that we can have our own primary data. So now we're referring only to the secondary data. So I think every researcher must do that. Get our own primary data. Yeah. Okay, so lepas tu saya akan juga membincangkan asas pemikiran reka bentuk masjid. Yeah. So apa yang orang telah laksanakan di seluruh dunia mengenai reka bentuk dan konstruksi ya.
Ini adalah amanat yang saya dah bangunkan 2004, lama dah ya. Mungkin ada yang pernah melihat. Okey, pemantian ke atas hasil ketertinggalan masyarakat Lampang ke salah satu pendekatan yang sering diguna pakai. Ya, sering diguna pakai, selalu orang ambil. Senang. Ambil je. Kalau student suka buka magazine, buku dan copy paste. Like sekarang ni lagi dah senang. Dah ada dalam komputer, cut and paste. Ya, so architecture di tempat kita ni juga macam tu berlaku. So nama begitu, pendekatan teruk lebih kepada peniruan. So dalam producing architecture, kita tidak sepatutnya meniru, tapi inilah yang berlaku. Mengapa meniru? Sebab kita tidak faham tentang falsafah masyarakat, tempat dan waktu. Itu yang saya kata, the spirit of time and the spirit of place. Cukup penting bila kita buat design. Kita lihat yang di atas sana, what building is that? Pantheon. The left, Saint Peter. Also one of the Pantheon Cathedral. Below that, Hagia Sophia, so Cathedral. So this one is a mausoleum. Taj Mahal, mausoleum. So then the Blue Mosque. Blue Mosque. This one is our Federal Mosque. Okay, so my question, very big question. Why this one? Who developed? Who built that Blue Mosque? Who built the Blue Mosque? Ottoman. The question, very big question. Why? Within 500 years, more than 500 years, Ottoman ruled Turkey. They never changed the idea of mosque. They are following the idea of Hagia Sophia. Why? To me, it's very big mistake. Hagia Sophia is not a mosque. It's a cathedral. The typology, the interior, the treatment, the icon inside there, all relating to cathedral, Roman Catholic cathedral. So why Muslim need to follow the idea of Hagia Sophia? So in Malaysia also, without doing any analysis, research or whatever required, they just built this federal mosque following Hagia Sophia. So to me, this is a very big mistake. Okay. Okay, so yang kedua, this is about the law of Islam. When I check until now, not many people talking about the law of Islam when in architecture. The problem, why? Okay. To me, when we referring to the law, there are three laws. Syariah. The first one is the Sharia, referring to Al-Quran, the Sunnah, and ulama. So the second one is hukum adat. Adat apa? Is cultural law, custom law. Custom law. The second one is the custom law, referring to the theory and philosophy of architecture data, requirement of local authority, development procedure, law relating to housing and construction, and also whatever guideline in architecture. So this is we can call it as a custom law. Okay. The third one is hukum akal. Hukum akal, what is that? The logic. The logic law. I don't know how to call it. Logic akal. Okay. Let's say as an example, when this is the flood-prone area, what we should do? For Malays, they build the house on step. If the place having a lot of rain, so they must have a pitch roof and deep overhang. This is common law. So for ventilation, to encourage ventilation, we need to provide more opening to the wall, to the floor. Make it breathing wall, breathing floor. So
these three laws we must consider during the design. Ya, okey. Apa masalahnya kalau kita tidak mengikut hukum? Sekarang ni tenang ya, tak ada ulama yang meletakkan kalau kita buat tangga tak betul riser dia, tak betul track dia, berdosa. Ada ke tak? Tak ada. No, when you are designing your stairs, if the riser and the track does not follow, does not confirm the architectural data, so what happen? Kalau kita buat riser, you do riser 200 mm high, what's going to be happen? For you, young guys, it's okay. But for the old people, they might curse. Yeah. So this is the problem. Kan, kita tak ada hukum dalam seni bina mengatakan wajib, harus, makruh tahrim, haram. Tak ada. Ya? Sebenarnya ada. Kan? Sebab kita tidak menggunakan, kalau kita tidak menggunakan akal kita ataupun kita tidak mematuhi hukum adat tadi itu, sebenarnya Allah Ta'ala akan kira kita berdosa. Tapi sampai sekarang ni ulama masih belum ada garis panduan mengenai hukum-hukum tersebut. Okey, umpamanya di dalam Al-Quran ada tak cerita mengenai architecture? Indirect. Is it any verse in Al-Quran that mentioning about architecture? Can we find? Okay, directly we cannot find it. We can't find it, very difficult. But indirectly, if you refer to surah Al-Hujurat ayat 13, and also Al-Rum ayat berapa? 22. Dia dah tahu lah. Dah jumpa belum? Baca dia belum? So Allah Ta'ala mention about the different culture of the different people. Yeah? When we've been located at different places in the world, we are developing different kind of culture. So meaning that architecture also should refer to the different culture and different way of life. Yeah? Then copying or what other than copying, duplicating, copying or referring. it's not forbidden lah. It's forbidden actually. Meniru itu bersalah sebenarnya. Allah Ta'ala dah establish, Allah Ta'ala dah tentukan manusia ni bila diletakkan di tempat-tempat yang lain akan menghasilkan, akan melahirkan budaya dan kehidupan yang berbeza. Ya? So maknanya architecture juga dia kena berbeza lah. Dan itu sebab saya nak mengatakan meniru itu salah. Kalau meniru dekat Dewan Pesa pun fail. Tak boleh. Ya? Okey. Ini mungkin sekarang belum ada. Sebab sekarang saya dah refer kepada ulama' banyak. Ramai ulama' yang tak respon. Saya paksa merujuk kepada, ada pakar rujuk saya. Kami pun nak tentukan tu pun kami berdebate. Oh okey, kita tentukan yang ni. Tapi tak establish lagi lah. Ya, okey. Nanti kalau kita kata keluarkan siapa yang design tangga tak betul, hukumnya haram. Awak yang buat dia salah, berdosa lah. Kalau buat bilik air guna tiles ni licin, ada orang jatuh, awak berdosa. Makruh tahrim ataupun haram mungkin akan ada nanti insya-Allah. Itu kajian yang lanjut lah. Tenang ya. So saya nak student PhD yang tu. Okey. Pengenalan about Melayu. We need to know something briefly about Malaysia. Siapa Melayu? Okey. So Melayu dan alam Melayu. Bagi kita melihat kepada alam Melayu. Adakah manusia yang mendiami alam Melayu ni daripada tempat lain? Tak sebenarnya mengikut kajian yang dibuat, menurut pensejarahan yang ada, orang Melayu asalnya daripada Asia Tenggara ni lah. Asia Tenggara dan Nusantara ni mengatakan. So ada juga mengatakan Nusantara dan Asia Tenggara itu berbeza.
Ya, tak apalah, apa-apa pun. Tapi dia katanya orang Melayu memang asalnya dari sini lah. Dia tak datang di pulau lain. Dia teori Yunan apa semua dah kena dah kena apa? Override ataupun dah superseded. Ya, teori orang kata orang Melayu daripada Yunan tu dah superseded lah sebenarnya. Tak boleh pakai lagi lah. Sebenarnya orang Melayu memang datangnya dari tempat kita. Yang dulu nama dia dekat pentas Sunda tu ya, the Sunda Land. Ataupun dulu orang panggil Lemuria. Ya, Lemuria. Pernah dengar Lemuria? Okey. So kalau kita tengok berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh sebelumnya, berdasarkan kepada sosiolinguistik, geografi, sejarah, antropologi dan sebagainya. Ya. So, maknanya tadi tu yang katanya alam Melayu tadi dia membangunkan satu tamadun yang cukup besar sebenarnya. Cukup besar ya. Tak mungkin kita berada sekarang ni kalau Datuk Dini kita baru merdeka, baru nak develop tamadun. Baru nak bangunkan tamadun. Kita tengok yang atas tu belah kanan gamelan dengan makanannya. Masya-Allah, dekat sini cukup hebat makanan dia kan. Kalau awak pergi ke Europe ke pergi tempat lain nampak makanan dia. Kan? Pakaian orang Melayu tengok dengan seni mempertahankan diri tersendiri. Mana ada yang sama dengan yang lain? Ya, senjata keris dia apa semua kan. Orang Jepun dia bangga dia boleh menghasilkan pedang, the sword, by using the 7 types of iron. But keris Malaysia built Malaysia crafted keris by using 21 type of metals. Ya, gunakan 21 jenis logam. Jepun pun jealous dia. Dahsyat sebenarnya ya. So orang Melayu juga ada meriam, nama dia Lela. Tak tahu mengapa nama dia Lela So ada yang besar, ada yang kecil Dahsyat juga. So tamadun yang cukup besar ini kita tak boleh bangunkan begitu saja. Dan tiap kali kita lihat, adakah orang Melayu bangun tamadun selepas datang Islam? Tidak juga sebab jangka masa dia pendek. So orang Melayu sudah bangunkan tamadunnya sebelum Islam lagi. Sebelum Islam, maknanya sebelum Rasulullah lahir lagi. Jadi orang Melayu mengamalkan agama apa? Adakah agama animisme? Kalau orang Melayu mengamalkan agama animisme, dia macam orang asli. Mana boleh bangunkan tamadun? Orang Melayu mesti ada agama dia sebelum Islam datang. Ai Ching adalah orang Cina pertama yang cross dalam Makkah belajar ilmu agama dengan orang Melayu. So, mengapa dia tak pergi tempat lain? Dia kena ke alam Melayu nak belajar. Tapi agama tu kita pun tak tahu. Saya hanya mengandaikan. Sekarang saya belum jumpa lagi. Saya hanya mengandaikan macam sama orang Melayu mengamalkan agama lahirnya. Agama Nabi Ibrahim. Sebab orang Melayu juga adalah anak cucu kepada Nabi Ibrahim. Ya, daripada isteri dia yang ketiga nama dia Keturah. Tapi ini masalahnya tidak dimaklumkan. Ya, okey. Dan ini lagi saya lupa pula pada Man, saya ada seminar menteri. Okey. So ini adalah antara lambang-lambang ketamadunan orang Melayu. Tengok kapal. Kalau pernah pergi Borobudur, siapa pernah pergi Borobudur? Siapa pernah pergi Borobudur? Kami 3 orang je pernah pergi Borobudur. Saya lihat relief di Borobudur itu ada gambar kapal yang cukup besar. Sebab orang ni kecil-kecil je dekat situ. Borobudur dibangunkan kurun ke-8. Betul ya? 8 lagi. Tapi dah ada gambar kapal cukup besar. So maknanya orang Melayu sudah belayar kurun ke-8 So bila saya mengkaji, orang Melayu sudah belayar seluruh dunia masa di zaman Mesir lagi. Mesir purba lagi. Ya, okey. Di sana belah kanan tu adalah tulisan, tak nampak ya, tulisan rencong. Orang Melayu juga ada tulisan sendiri. Apa tulisan dia? Mula-mula apa tulisan dia orang Melayu? Sanskrit. Palava.
tulisan Pahlawa. Lepas Pahlawa, Kawi. Terus tenang mungkin belajar. Ya? Lepas tulisan Kawi, Rencong. Tulisan Rencong, ya. Dia masak macam shorthand, ya. So lepas Rencong, tulisan Jawi je. Ya, bila Islam datang, dan cendekiawan Melayu dan cendekiawan Arab berbincang untuk menghasilkan tulisan Jawi. Ya, lepas kena jajah, tukar jadi tulisan Rumi. Tapi maknanya bahasa Melayu boleh ditulis menggunakan 5 tulisan, 5 jenis tulisan. Ya, so tak banyak bahasa yang boleh ditulis menggunakan tulisan yang banyak macam tu. Dan bahasa Melayu adalah antara bahasa tertua yang masih diamalkan, masih disebutkan sampai sekarang. Until now, Malay language diperkatakan macam ni, Malay language actually now is 4 largest community speak Malay in this world. Yeah, about more than 300 million people speak Malay. Now bahasa Melayu falls under category 4. Tokoh yang pertama tu orang Cina lah, orang Cina ramai. Orang Cina lagi ramai kan, ya. Orang Melayu ni ada 300 juta dan bercakap Melayu. Ya, okey. So ini satu lagi kontroversi yang mungkin orang marah saya. Orang Melayu lah yang mengajarkan orang India tulisan Pahlawa. Mungkin orang India marah sebab sampai sekarang tak ada bukti. Dalam sejarah kita, Islam kata masuk ke tanah Melayu pun melalui dagang India. Bila saya tengok India tak ada kapal pun, macam mana dia nak macam mana dia nak mengajarkan ilmu Pahlawa ke ilmu Sanskrit kepada orang Melayu kalau dia tak ada kapal? Ya, itu satu persoalan besar. Kita tengok this one according to Pluto, Augustus, Riplongion, Oppenheimer. Okay? So mereka mengatakan tamadun Melayu bermula di Lemuria. Kalau kita tengok, ya, yang biru muda tu, the light blues, ya, itu adalah sempadan benua Lemuria dan mungkin bercantum dengan benua Atlantis, the sunken city. Ya, besar sebenarnya, kan? Besar, tamadunnya cukup besar, kan? Okey. Masyarakat sekarang memanggil kawasan itu sebagai Sundaland, pentas Sunda. Ya. Okey. Kita mau teruskan lagi. So sekarang ni sekurang-kurangnya kita dah tahu, ya, apa dia masyarakat dan tamadun Melayu yang kita akan bincangkan. So supaya awak terbuka minda awak, bagaimana mereka dapat menghasilkan seni bina yang hebat itu. Seni bina masjid lah maksudnya, ya. Okey. So dikatakan juga melalui kajian, ya, orang Melayu juga yang semasa berlakunya banjir besar selepas glasier cair, salji cair, ya. So ramai pergi ke utara dan ke selatan, ke pentas Sahul. Ada yang sampai ke Mesopotamia, ke China dan ke Indus, ya. So kalau ikutkan kata para pengkaji, orang Melayu juga ya yang menggerak ke tamadunan Mesopotamia, Indus dan China. Ya, ini melalui kajian. Itu sebab ada bahasa-bahasa Melayu yang digunakan oleh even though in Persia, Medan, they also talk Medan, yeah, same, yeah. Then what else? Markas Mahalik, yeah, same, yeah. So orang Parsi tak pernah mengajar orang Melayu sebenarnya. Dia tak datang pun. You never came to the Malay world before, yeah. So ini adalah bukti mengapa sebenarnya kita lah yang menyebarkan bahasa-bahasa itu. Memang ada di sana. Sebab masalah kita, sejarah kita dia dah ditulis terbalik. Sekarang kita kena keluarkan balik, ya. Okey, masjid, ya. So kita baru masuk ke masjid. Lepas tu saya laju je lah, sebab tu awak tahu lah. Okey, masjid dikatakan sebagai tempat sujud, tak solat, ya.
So hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maklum menyifatkan seluruh bumi sebagai masjid. Itu sebab kita boleh sembahyang. We can perform solat everywhere because Allah Ta'ala has already established the whole world as a mosque except toilet and graveyard. Graveyard, ya, grave, ya. Okay, so kita tengok ya. So this one you can read Abu Dar reported. Then kita tengok itu di yang atas tu berlaku di mana tu? Kota Baru. Selalu tak payah daripada Kelantan memang di Kelantan selalu solat hajat ramai-ramai ya. So ini adalah kumpulan kriket daripada Pakistan ya. Dia sempat solat. Masuk waktu solat lawan balik kan. Nah, itu dia punya rasanya antara kumpulan terkuat ya. Pakistan kan. So dia masa waktu dia solat lah kan. Sama-sama ada wudu kan. So ini masa dia orang camping lah saya solat kan. Okey, so maknanya bila kita faham seluruh dunia ini, muka bumi ini adalah masjid, so kita boleh sembahyang kat mana-mana. Kan? Boleh iktikaf kan? Seluruh dunia. Kat mana-mana iktikaf. Sebab Rasulullah so kita solat dulu sebelum kita duduk kat masjid kan? So kalau ini sebagai masjid, awak sebelum duduk tadi awak solat dulu. Saya pernah tanya mufti mana-mana kata tak boleh lah. So ini kontroversi lagi. Saya suka bangkitkan kontroversi. Ramai juga orang yang marah kat saya. Okay. So ini adalah Jawatan Kuasa Perunding Hukum Syarah Fatwa Negeri Selangor ya. Sebab ada persoalan sama ada kita perlu ke tak sembahyang iktikaf ya di surau yang tidak dibuat sembahyang Jumaat. Umpamanya ada surau kat kampung tu lah ya. Surau kampung itu kat Pahang saya rasa. So kat bawah ni surau dekat RNR. Dua-dua surau ni dia tak dibuat sembahyang Jumaat. Ya, tapi perlukah kita beriktikaf kat dalam tu? Kan? So fatwa meletakkan kita perlu juga sebelum duduk kita solat iktikaf. Solat 2 rakaat lah. Solat 2 rakaat sebelum duduk. Ya? So sebenarnya itu akan menjawab persoalan saya. Perlu tak kita solat 2 rakaat sebelum kita duduk dekat sini? Ya, sebab ini majlis ilmu kan? Ini majlis ilmu. Setiap majlis ilmu juga adalah consider ibadah. Ada kelas. Ya. It's okay. We can give a recorded here. Yeah, okay. You can have the copy also. Thank you. Yeah, it's okay. Thank you. Yeah. Okay, thank you for coming. Yeah. I hope Badia you no problem staying here. Okay. So, okay. Itu adalah masjid di Pakistan ataupun India lah, Northern India. Madagascar. So, ini masjid ini digunakan untuk sembahyang Jumaat sahaja. Masjid ini digunakan untuk sembahyang untuk solat Jumaat sahaja. Kan? Jadi macam mana? Iktikaf jugalah. Kan? Kalau kita sampai nak duduk situ kita nak sembahyang biasa pun boleh jugalah, tapi tidak formal lah. Ya. Okey. Ulama juga meletakkan fatwa untuk kita beriktikaf di luar-luar. Umpamanya ni masjid besar di Semarang ni, besar betul masjid ni ya. So, saya pernah tanya ustaz, macam mana kalau kita duduk di koridor ya, duduk koridor di tepi-tepi tiang yang kat luar tu, dekat apron ke apa semua. So, selagi dia masih intact dengan bangunan tu, katanya kita kena solat juga. Kan? Pada saya, di apron di luar ni apa bezanya dengan ada di padang luar lagi tu? Sama kan? Kan? So, kalau melempah tu kita pergi solat jugalah. Ya? Okey. Ini bergantung pada pemahaman kita mengenai masjid. Ya? Sebelum kita solat 2 rakaat itu tak menjadi hal ya. Solat ajalah. Walaupun kita masuk kepada tempat yang diiktiraf sebagai masjid ataupun tidak ya. Okey, umpamanya macam ini tadi. Kalau orang ni mengiktiraf batu tu sebagai masjid ni,
Dia solat dekat situ ya. Adapun kawan kita ni atas jeti tu, sikit dia solat kat situ. Wah, awak tak nak try sembahyang solat macam tu. Ya, cuba macam tu. Awak akan dapat satu experience yang cukup berbeza. Kita akan merasa kita sebahagian daripada alam ini. Cubalah, okay? So, itu sebab mereka mencari tempat-tempat yang macam ni. So, perlu tak kita beriktikaf dekat masjid yang macam ni? Soalan lagi, kita jawab lagi lah. Okay, semua juga yang atas tu. Oh, cukup hebat bayar dekat rakit tu. Bijak. Okay, so dalam pengertian masjid sekarang, dia sudah ditakrifkan sebagai rumah ibadat. Masjid sebagai rumah ibadat. Ada juga yang mengiktirafkan masjid sebagai seni arca agung masyarakat Islam. Namun begitu ada juga kumpulan yang menuliskan masjid ini sebagai pusat pembangunan masyarakat. Ya, okey, ada 3 kategori penulisan sebenarnya selama ini ya. So kalau kita lihat lakaran di bawah tu adalah gambaran masjid Nabi di zaman Rasulullah dulu lah ya. Sebenarnya reka bentuknya lebih kurang sama macam rumah di tepi tu. Sama aja ya. Cuma kat dalam tu ramai orang, ada lembu, ada kambing, ada unta. Dr. Nam kata gambar sekarang dah tak ada dah, dibuang dah gambar unta, lembu, apa semua tu kan? Sebab dia nak letakkan masjid sebagai seni arca agung kan. Tapi zaman Rasulullah dia tak macam tu. Zaman Rasulullah dia katakan masjid ni adalah tempat untuk pembangunan masyarakat. Siapa-siapa boleh pergi di situ. Boleh tak kita, saya pernah tanya seorang mufti, Ustaz, boleh tak kita sembahyang kat tepi lembu tu? Dia dah kata, lepas tu dia kata boleh. Bila dia sudah faham boleh lah kan. Kalau tak jaga lembu tu, lembu ni lagi nanti kan. Biar dia solat tepi lembu ni, tak apalah. Okey. So, bila kita memahami masjid sebagai seni arca agung, maka inilah yang akan terhasil. Ya, saya masjid sebagai seni arca agung. So, datang macam ni. So, umpamanya macam di atas tu, masjid asalnya Bolkiah, Brunei. Saya difahamkan dom tu juga adalah gold plated. Ya, so chandelier kat dalam tu, Masya Allah. Awak tahu harga dia berapa? Masuk dalam masjid tu tak boleh bawa kamera. Ya, satu chandelier yang saya rasa lebih kurang 3 meter garis pusat. Agaknya berapa harga dia? Ya, 100,000. Ada lagi 1 juta. Saya terkejut. Saya dimaklumkan harga dia 100 juta Brunei dolar. Satu chandelier dapat 100 masjid. Wah, kata, wah dahsyatnya kata. Sebab masjid sudah diandaikan sebagai seni arca agung. Ya, pokoknya termasuklah masjid yang ada dekat tempat kita tu. Ya. Okey. Kalau kita lihat masjid sebagai rumah ibadat. Kalau kita mengandaikan masjid sebagai rumah ibadat, maka inilah jadi dia. Kan kalau sebelah saja tu agaknya apa? Kuih Hindu kat KL ya. So kita buat masjid pun satu dom besar, 2 dom kecil sama ya. Kan kalau kita nak meletakkan masjid sebagai rumah ibadat, sama juga yang masjid di mana ni? Datau Panjang. Siapa dari Kelantan? Dari Kelantan pernah pergi masjid ni. Tahun ni ya. So nak bawa masjid nampak macam tokong. Sebab kata apa? Salahnya masjid sebagai rumah ibadat. Ini rumah ibadat juga. Ya. Tapi persoalan dia kita bincangkanlah, boleh ke tak kita buat macam tu? Kan? Sebab kalau kita meletakkan masjid sebagai sama dengan rumah ibadat yang lain, jadilah macam ni ya. Okay. So, tentang kemasukan Islam ke alam Melayu, ada ahli sejarah yang mengatakan Islam masuk melalui China dan ada yang mengatakan masuk melalui India. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa Islam masuk terus daripada Arab. Mungkin benda ini berlaku juga tapi melalui kajian saya, Islam banyak sebenarnya masuk terus daripada Arab melalui
Orang Melayu adalah seafarers, ya. Dia ada kapal besar-besar, dan ulama-ulama Arab tu tak mustahil dia akan menumpangkan kapal lah. Ya, okey. Kalau dari China, Sa'ad Abi Waqqas dia ikut jalan darat pergi ke China, kan? Dan bergantung kalau Islam ada di China, dia turun pula, kan? Begitu juga yang ada di India. So ini adalah masjid yang ada di India Selatan. Ini adalah gambaran masjid yang ada di Peking, ya, dulu. Sebab saya nak buka minda awak, supaya awak tahu macam mana sebenarnya gaya seni bina masjid-masjid warisan yang ada di India dan China. So contohnya awak nampak maknanya dia lebih mirip kepada seni bina tempatan dia lah. The spirit of place yang saya pernah cakap, tapi itu ada beberapa orang je kalau tenang dengan di dalam kelas. So ini mengamalkan the spirit of place, ya. Okey. Kita tengok, tapi namun daripada kurun ke-11 ke kurun ke-16, Islam dah semakin kuat, ya. Bila Islam dah semakin kuat, raja-rajanya sudah Islam, maka banyaklah masjid-masjid besar yang dibangunkan. Umpamanya yang di atas tu di Yogyakarta, ya. Masjid Agung Yogyakarta, ya. So yang ini Masjid Jami' Sultanan Kutai di Tenggarong, Kalimantan, dekat Samarinda, ya. So bila dia ada istananya sudah dibakar oleh Belanda, jadi masjidnya ada lagi lah, besar juga masjid itu. Jadi kalau kita nak lihat peta Madonna Melayu di situ, dia masjid lah, sebab istana dah kena bakar, kan. So Belanda kalau boleh dia nak hapuskan, penjajah ni macam tu lah, dia nak hapuskan bukti peta Madonna orang Islam ni lah, ya. So sebelah kanan tu, itu adalah ada tulisannya, ada sebenarnya tutup tu. Itu adalah masjid kerajaan Banjarmasin. Di mana Banjarmasin? Kalimantan Selatan. Nah, so istananya juga sudah kena bakar, tinggal masjid dia. So mana kita masih boleh melihat lah masjid yang ada di sana. Ini adalah ketamadunan orang Melayu di sana lah, ya. Okey. Kalau kita lihat, saya sempat mencari-cari masjid tua Brunei. Di Brunei dulu sebelum yang nampak dom tu, masjidnya macam tu juga, gunakan bunga meru, ya. Masjid tua di Filipina juga macam tu, bunganya bunga meru. Ini adalah di mana nak tenang ni? Ternate di Maluku, ya. So yang ini Kalimantan juga, Kesultanan Sambas, ya. So memang tipologi dia macam ini, ya? Jenis dia macam ni lah, gunakan banyakkannya bawang merah, ya? Okay, so kita pergi kepada agak tulisan saya yang lebih fokus, penerangan saya hari ini, iaitu Masjid Tua Kampung Laut dan Masjid Agung Demak. Okay, so Masjid Kampung Laut adalah masjid yang tertua di Malaysia ni lah, di tanah Melayu ni, ya. So Masjid Demak adalah antara yang tertua. Di Jawa tu banyak masjid tua ni, ya. Banyak masjid tua, kan. Tapi Masjid Demak ni adalah masjid yang agak yang tertua lah, antara yang tertua, ya. So yang original dah tak ada, dah tenang, ya. Yang ada sekarang, siapa yang pernah pergi Demak tu dah 20 kali di renovation. Yang asalnya tengok kat mana, elemen-elemen masih lihatlah kayu bin dia kat dalam museum, ya. Dia tetapi tersusun itu sajalah, ya. Tapi kita masih boleh melihat nak buat carbon dating apa semua masih boleh lah, ya. Okey, so di Champa juga ini adalah masjid tua di Champa. Saya rasa dah tak ada dah. Kalau kita lihat macam ni keadaannya dah tak ada lah. Zaman Pol Pot katanya semua dibuang, ya. So kalau kita lihat tipologi ni adalah hampir sama, ya. Daripada tadi lagi tipologi masjid ni adalah hampir sama. Okey. So kenapa agaknya saya mengkaji Masjid Kampung Laut? Sebab memang ada teori-teori yang mengatakan tipologi masjid ini adalah diasaskan daripada
kuil-kuil Hindu di Bali, Wantilan. Wantilan ni tempat apa? Tempat sabung ayam. Tempat sabung ayam. So saya terus mengkaji bagaimana sebenarnya orang Melayu dapat nasib. Ada juga katanya orang Melayu dapat buat masjid nampak macam pagoda. Ya, sebenarnya masjid di China tadi memang nampaknya macam pagoda, tapi sebenarnya dia punya space planning apa semua tak ada macam tu kan. Pagoda ni ada tempat untuk menyimpan apa guna pagoda? Pagoda tu untuk apa? Dia saya tak tahu. Dia apa sih sepatnya? Temple. Adakah tempat untuk menyimpan abu jenazah ke apa? Ya. Betul ya? So sacred place jugalah ya? Sacred place. Betul lah dia sacred place. Tapi pagoda ni ada yang 4 segi, ada yang 5 segi, ada 6 segi, ada 8 segi. Biasanya 4 atau 5. Okey, mengapa ada banyak segi? Biasanya sebenarnya different dynasty dia membangunkan different form. Dia tak nak sama dengan dinasti yang lain. Kan? Kalau saya tak ingat dinasti apa, tapi sebenarnya different form menggambarkan different dynasty. Kan? Dia tak nak sama dengan orang lain. Itu yang banyak kan. Dia sebenarnya tak jadi biasa tu. Ya. So different form, different dynasty. Itu mungkin you kena kaji lah. Kan mengapa jadi macam tu. Okey. Kajian yang saya sudah buat berdasarkan kepada kerja lapangan ya. Saya pergi banyak tempat. Betul lah Dr. Nang kata saya banyak berjalan. Saya kena banyak berjalan. Saya kena lihat, saya kena bertanya. So untuk dapatkan maklumat-maklumat ataupun teori-teori baru mengenai masjid ya. Kemudian saya membuat penilaian semula. So buku saya insya-Allah akan diterbitkan oleh DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Saya menilai semua persejarahan Masjid Kampung Laut dan Masjid Demak sebenarnya. Sebab Masjid Demak sekarang ni ditulis dengan banyak version. Banyak sangat version dia ya. Okey. So saya sudah halusi dan bila saya buat comparative study dan itulah master saya sebenarnya kajian master saya. Kemudian saya tukarkan kepada manuskrip buku, saya submit kepada Dewan Bahasa Pustaka. Alhamdulillah diterima. InsyaAllah nanti akan diterbitkan kajian perbandingan antara Masjid Kampung Laut dan Masjid Demak ya. So itu lebih kepada scientific research rather than hearsay sebenarnya ya. Okey. Itu adalah Masjid Kampung Laut yang di bawah tu. Kalau pergi ke Nilampuri macam tu lah rupa dia. Tapi saya dapat juga di tapak asalnya macam mana. Sebenarnya dia tidak banyak ubah ya. Tidak banyak dibuat perubahan. Cuma banyak juga elemen-elemennya yang sudah dipotong. Agaknya mengapa? Masa nak dismantle tu tak boleh. Tukang-tukang masa tu dia tak boleh nak buka dia punya jointing, tanggam itu. Jadi dia potong saja. Sayang ya. Potong lepas tu dipaku balik lah, disambungkan balik. So ini gambaran masa dia lepas kena banjir dulu lah, tahun 1966 di Kampung Laut ya. So kemudian dipindahkan ke Nilampuri, jadi khazanah negara lah sebenarnya ya. Itu plan dia very simple. Plan dia 4 segi, kemudian ada serambi. Sebenarnya ini kita berkatakan typical mosque. Masjid-masjid yang lain selepas Masjid Kampung Laut ni lebih kurang macam ni je rupa dia ya. So agaknya mengapa ada 4 tiang kat tengah tu? Kalau di tanah Melayunya dipanggil tiang seri, kalau di Jawa panggil sokor guru ya, sama je. Agaknya daripada 4 tu kat mana sebenarnya tiang seri? Dia takkan semuanya seri kan, satu je baru dia kata seri kan. Agaknya mana? Melalui pengkajian saya lah. Tapi mungkin ada yang
berbeza-beza. Bila kita masuk daripada belakang tu, sebelah kanan, itulah yang seri tu. Ya, kalau kita masuk ikut belakang, yang sebelah kanan tu lah yang seri. Dia maknanya yang seri ni dia terus daripada bawah sampai ke atas. Dia satu pokok lah. Dia tak sambung tiang dia. Kemudian ada racun-racun yang tertentu yang menjadi penunggu kepada bangunan tu. Guard kan penunggu. Jadi guard lah. Penunggu ni lain pula maknanya kan. Okey. So ini adalah ruang dalaman Masjid Kampung Laut ni kan. So kayu dia tu kalau kita lihat permukaan kayu tu dia bukan licin macam ni. Ya. So kita nampak macam dia kena takik. Memang betul lah masa zaman tu ketam tak ada dah. Ketam tak ada. So dia ada baci saja. Gunakan baci. Zaman dulu orang memproses kayu gunakan kapak untuk membelah, baci untuk meratakan. Ya, memang betul. Kita boleh lihat. Kalau pergi, lihatlah. Saya rasa saya pernah pergi di Yogyakarta, saya pergi di Cirebon pun nampaknya macam tu juga kayu tu. Ya, dia tak ada ketam lah. Okey, ini adalah Masjid Agung Demak yang ada sekarang setelah di renovate banyak 20 kali. Sebenarnya originality dia tak ada dah. Structure asal dia ada dalam museum. Ini dia sebenarnya ni totally new dah. Baru sebab dia punya struktur asalnya memang dah disimpan, tak boleh nak pakai lagi. Dan ukuran dia betul-betul monumental lah, besar. Sebab orang dulu dia tak buat besar sangat masjid tu. Agaknya mengapa? Mungkin komuniti dia tak ramai macam tu kan. Dia taklah ramai besar sangat sebenarnya berbanding dengan yang ada sekarang ni. Ya. Okey. Apalah nanti awak baca tulisan ni. Okey, sebenarnya antara yang telah saya buat, saya cuba mensejarahkan semula. Sebab sebelum ni sumber rujukan yang dibuat oleh 3 orang ni, Nek Rahman Nikmat, Rahman Ahmadi, Abdullah bin Muhammad, sebenarnya 3 orang ni dah tak ada lah dah. So mereka mendapatkan maklumat berdasarkan kepada maklumat daripada orang ramai. Tak ada catatan. Cuma malangnya sehingga saya buat kajian ni, maklumat tu terus diguna pakai. So saya harap selepas ini orang akan menggunakan maklumat yang saya peroleh lah. Saya tak perlu jelaskan yang ni. Sejarah pembangunan dia. Awak baca lah nanti. Okey. So plan Purwarupa. Apa dia? Purwarupa tu apa? Typical plan-nya. Typical Okey. Sebab dulu mengikut 3 orang tu, ada mengatakan plan Masjid Kampung Laut, plan Masjid Demak dan plan Masjid di Campak sama. Bila saya baca tu, saya ada teori dia. Maknanya bangunan yang dibangunkan atas tempat di kawasan yang berbeza, dia tak akan mungkin sama. Jadi saya cuba menafikan statement itu kan. Tapi bila saya menafikan, saya kena buktikan pula kan. Okey. So bila saya pergi, betul bila saya baca statement mengenai Masjid Kampung Demak yang ada di Jawa pun mengatakan macam tu juga. So mengapa macam tu? Sebab tidak pernah ada kajian silang sebelum ini. So bila saya dah buat kajian, baru saya tahu sebenarnya tak betul. Plan Purwarupa tu maknanya plan, typical plan itu adalah tidak betul sebenarnya. So sebab yang ketara sekali, Masjid Kampung Laut dibina berpanggung. So masjid di Masjid Demak di atas tanah platform yang tinggi kan.
Dan tradisi binaan di Jawa juga macam tu, memang dia tak banyak yang bertiang, betul tak? Dia di atas platform yang ditinggikan. Begitu juga di Kampuchea. Di Kampuchea juga di atas platform yang ditinggikan. Hanya Masjid Kampung Laut saja yang bertiang. So maknanya yang tira-tira yang mengatakan pelan berparupa tu dah tak betul lah. Saya nafikan sebenarnya. Sebenarnya tradisi binaan juga berbeza. Tu sistem tanggam yang cukup delicate itu saya jumpa di masjid mana? Itu di bukan di Cirebon, itu di Kudus. Cukup delicate. Di Cirebon juga macam tu, tapi di Kudus tu lagi delicate. Itu adalah sistem binaan lebih kurang macam sprocket joint. Tahu sprocket joint? Dia ada bola, ada lesung dia boleh bergerak. So maknanya bila ada gegaran, dia boleh move. Ya, yang mana dia tak fix lah. So kalau di kampung laut, dia punya, kalau ada tiang, ada beam, dia ada satu dawal sahaja. Kenapa tidak ada dua dawal? Sebab bila ada dua dawal, dia akan jadikan struktur binaannya rigid. Ya, so bila dia buat satu dawal, dia akan allow for little movement. Ya, so maknanya bila ada hujan, ada ribut, ada gegaran pun dia masih boleh bergerak. Itu sebab masjid-masjid yang macam ni, bangunan yang macam ni boleh survive sampai sekarang. Ya. Saya pergi ke Padang itu. Padang dah kena berapa meter? Dekat 9 ni. Dekat 9. Banyak bangunan-bangunan beri konkrit dia runtuh. Saya tengok bangunan yang kayu masih ada. Kan? Kemudian lepas gegaran itu saya pergi sekali lagi melawat. Kemudian banyak masyarakat di situ membina pondok, kios di hadapan rumah mereka gunakan buluh, kayu dan buluh. Agaknya mengapa? Ya, saya kalau ada gegaran lagi selamat duduk dekat bangunan itu, dekat kios yang berkayu dan buluh daripada duduk dalam rumah batu dia. Ya, ini berlaku. So proven ya, maknanya tradisi binaan yang dibangunkan oleh Datuk Nenek kita dulu memang boleh sustain against any disaster. Ya. Okey, itu plan lantai. Okey, satu lagi plan lantai saya discover. Cuma kat sini saya tak dapat tunjukkan. Bagaimana agaknya orang Melayu dapat idea plan 4 segi tu. Macam mana agaknya dapat idea plan 4 segi? Betul ada 4 tiang. Di mana agaknya dapat? Dah lepas ni. Ya? Okey. So, melalui kajian saya, Islam masuk secara terancang di kurun ke-16, 15 ke-16. Ya. So masa tu zaman Osmaniyah di Turki adalah zaman Osmaniyah. Ya. So kalau kita tengok masjid di zaman Osmaniyah memang macam itulah, dia ada 4 plan dia 4 segi yang berbeza dengan plan masa hypostyle yang ada di masa zaman Rasul ya. So saya melihat plan masjid orang Melayu, masjid di alam Melayu ni banyakkan 4 segi, sama dengan plan 4 segi masjid di zaman Osmaniyah. Okey. Kita ada masa berapa minit lagi ni? 15-20. Okey, saya cepatkanlah yang ini ya. Okey. So, ini masjid Kampung Tuan cukup unik. Kita kata plan dia 4 segi betul, tapi dia agak dia tak betul 4 segi tepat ya. Tapi yang ni tak ada tiang. Siapa nak pergi ke Kemaman, Masjid Kampung Tuan? Patutnya kena pergi. Singgah-singgah Kemaman tu, singgahlah. Carilah Kampung Tuan di mana. Cukup hebat. Sistem binaan dia gunakan bumbung dia gunakan space frame kayu. Space frame kayu. Orang biasa sekarang ni menggunakan space frame besi ya. Ini space frame kayu. Maknanya orang Melayu juga sudah memikirkan kaedah binaan space frame 300 tahun lepas. Guna kayu ya. So dia tak ada tiang.
Okey, ini adalah rujukan-rujukan yang saya buat lah, Okey, so cerita pasal penaung tadi. Penaung tu apa? Patron, ya. Siapa dia penaung Masjid Kampung Laut agaknya? Masjid yang besar, yang hebat macam tu, saya andaikan penaung dia adalah raja lah. So, bila saya kaji, memang di Kampung Laut tu pernah ada satu kerajaan, ya, kerajaan Melayu. Sampai sekarang pun nama dia di daerah Kampung Laut tu apa nama kerajaan dia? Saya tak ingat, tapi memang ada tapak kerajaan lama di situ, ya. Penaung kerajaan Masjid Agung Demak memang very clear, ada tulisan dia, ya. Okey. Mereka bentuk lazim menjadi alam Melayu. So daripada sini nanti awak lihat, ya. Kebanyakan masjid di alam Melayu ni berbumbung meru. Ya, meru dia adalah bentuk piramid itulah, ya. Ada yang tiga tingkat, ada yang 2 tingkat, dan ada yang 1 tingkat, ya. So ada juga yang berbentuk bumbung panjang. Saya lihat di Jawa jarang ada bumbung panjang, betul tak, ya? So di tanah Melayu ni banyak juga yang masjid dia berbumbung panjang. Dan ada juga yang ada bentuk lain. Kita tengok ni apa yang masukkan bentuk lain. Umpamanya bumbung bergonjong. Bergonjong tu apa? Ya, melentik tu lah, di Minangkabau. Okay. Okay, so ini adalah bentuk bumbung meru. Meru ni bentuk piramid lah, ya. Okay. So ini di Magelang, ini di Palembang, yang ni Magelang juga, So meru dia memang meru, tapi dia punya perwatakan dia agak berbeza-beza. Agaknya mengapa dia berbeza-beza? Meru juga, tapi ada joint dia, dia punya pitch dia berbeza-beza. Agaknya mengapa? Mungkin tukang yang buat mungkin ada spesifik skill. So sebenarnya itu lebih kepada perwatakan daerah itu, ya. Dia punya pitch itu kan berbeza-beza, kan. Umpamanya macam dah pitch, kemudian dia punya apa, cantilever dia tu, overhang dia tu, dia different angle pula tiba-tiba, ya. So ada Kampung Laut tadi dia terus je, dia different angle bila dia dekat split, ya. So ini tak apa, sebab ini memperkayakan nilai warisan tadi tu, kan. So kita lihat perbezaannya ada di situ lah secara detail saja, ya. Okey. Kalau di tanah Melayu umpamanya macam di Temerloh tu, kan. Kita tengok tadi dia lebih kurang 30 darjah saja kebanyakannya kalau di tanah Melayu ni, ya. Mungkin kita tak ada kita ada hujan sahaja, kita tak ada macam di Kalimantan tu mungkin hujan dia lebat. Mungkin betul pun, ya. Di Kalimantan ni sebenarnya walaupun kita tengok banyak hutan, 50% daripada kawasan dia bila hujan ditenggelami air, ya. So memang kebanyakannya pitch dia tinggi-tinggi di Kalimantan, ya. So ini adalah Masjid Agung di Cirebon, masih kekal sampai sekarang, ya. Ini masih original lagi di Cirebon, ya. So kalau ada masa bawa lah dia orang ke sana, lihat. So mengapa masih ada lagi tradisi binaan dia yang sustainkan the structure, masih ada sampai sekarang, ya. So cukup penting dia warisan binaan dia. Okay, kalau kita lihat kebanyakan masjid di tanah Melayu ni dia berpanggung, iaitu Masjid Tua di Negeri Sembilan. Ya, ini tadi Masjid Tok Tuan Kemaman tadilah, So itu kalau di Jambi Sumatera dia juga on platform, ya. So yang membezakan masjid di tanah Melayu dan sebenarnya di Sumatera pun on platform, ya, on step, ya. So kalau melalui pengamatan saya di Jawa, di Kalimantan, kebanyakannya on platform. Okey, kita tengok yang bumbung panjang pula, Masjid Tua Kota Baru, ya.
So dia on stage juga tapi pendek sajalah, stage dia sikit ya. Sekarang dah tak ada dah masjid tu. Saya pun dah kebetulan saya dapat pula gambar tu ya. So masjid Tua Langgar saya sempat lihat sebelum dia renovate. Juga on stage lebih rendah. Yang sebelah bawah tu adalah Masjid di Naratiwat. Masih kekal macam tu. Lama dah ya. Saya ingat dah 300-400 tahun umur dia. Masih dikekalkan lagi. Tak ada renovation apa-apa pun. Yang sebelah atas tu di Kedai Mulong, saya tak pasti sama ada dia dibangunkan memang untuk masjid ataupun orang hadiahkan daripada rumah dia, dihadiahkan jadi masjid. Saya lebih kepada itu sebab dia punya bentuk tu macam rumah ya. Okey, ini yang kita kata reka bentuk lain. Umpamanya yang ini baru dia renovate Masjid Al-Wahidiyah di Padang Rengas, Kuala Kangsar. Ada siapa di Kuala Kangsar? Awak dari mana? Kuala Kangsar. Pernah pergi Padang Rengas? Boleh tengok masjid tu. Ya, okey. So masjid tu dindingnya buluh kelarai. Ini tak cantik. Kalau awak tengok gambar dalam ni nampak clear, ni tak clear ya. Okey. So ini Masjid Limau Kaum di Sumatera Barat. Yang sana tu Masjid Lubuk Bau. Itu yang saya kata tadi. Dia gunakan bumbung bergonjong tadi ya. So ini adalah different karakter tapi orang masih acknowledge sebagai masjid. Ya. So agaknya apa karakter dia yang boleh membuatkan orang kenal ini bangunan ni sebagai masjid? Adakah dia sama dengan rumah? Sama tak dengan rumah? Symmetrical. 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 Dia tak sama dengan rumah lah. Rumah dia dalam bentuk modul kan. Jadi kalau kita lalu jalan ke, naik motosikal ke, naik kereta kan, so kita tengok dia memang berdiri di rumah. Ini mesti bangunan dia, bangunan lain lah. Dia kalau satu kampung tu bangunan lain, sama ada guna masjid ataupun dewan orang ramai ke ataupun bangunan pabrik yang lain. Macam tu je So orang macam kenal ini sebagai masjid. Okey. So asas pemikiran ke bentuk masjid ini kita pergi kepada the development idea of mosque di alam Melayu di okey, kalau kita lihat batu tu menhir itu kat mana tu? Itu masih ada tu ya. Kat mana kat sini? Dekat Negeri Sembilan. Ya, maknanya ini kumpulan-kumpulan ritual yang apa? Yang animisme masih ada tu. Kemudian yang bawah tu di mana agaknya? Ini bangunan yang berkaitan dengan ritual lah So Lembah Bujang. Okey. Saya tak pasti itu kepercayaan apa, tapi katanya Buddhism ya. Okey. So dekat sini juga dijumpai banyak relief artifak-artifak yang gunakan tulisan Pallava. Okay, Lembah Bujang bila dia dibangunkan? Lembah Bujang ni besar ya. Satu besar, satu ni township besar. Sampai ke pantai Teluk Mas, pantai Sungai Mas. Saya pernah pergi. Besar. Dibangunkan bila agaknya? 200 tahun sebelum Masehi. Sama zaman Rom. Sama dengan zaman Rom. Ya? Lembah Bujang tu. Tak perlu pergi lah tengok. Ya? Kat situ banyak tulisan Pallava. So, orang daripada India, kerajaan India pernah claim dia pernah conquer tanah Melayu. Tapi orang tanya dia apa bukti dia kan? Dia kata itu tulisan Pallava. Orang panggil pakar daripada India membaca relief tulisan yang ada dekat Lembah Bujang. Apa bunyi dia? Orang yang membaca tu dia boleh pronouncekan tapi dia tak faham maknanya. Orang yang mendengar suka senyum sebab orang yang mendengar faham.
bunyi dia bunyi Melayu kan. Sebab tulisan Pahlawa tapi bunyi dia Melayu. Ya. Jadi dia pun balik gitu je lah, dia tak boleh claim lagi lah. Maknanya India pernah conquer tanah Melayu. So itu saya kata sebab tulisan Pahlawa pun saya rasa masih diajarkan di jauh. Ada kan? Ada kan? So cuma di tanah Melayu ni dah tak diajarkan lah. Sebab saya rasa ayat mak saya apa semua dulu masih menggunakan batu. Bila pergi sekolah ada batu kan? Batu tulis kan? Tapi sebabkan kita punya perception dah dirosakkan oleh British kan, jadi kita tak teruskan yang tu kan. Tamadun Minda biasalah dihilangkan oleh British kan. Sedangkan Stanford Raffles dia membawa ada seorang researcher dia respon pada saya dengan Facebook, kat mana dia nak baca maklumat mengenai Melayu. Saya kata pergilah ke Rusia, Jerman, Netherlands, Belanda, pergi ke UK dan US kalau nak cari gazeta Melayu. Sebab Stanford Raffles dia sudah membawa manuskrip Melayu banyak 4 buah kapal. Stanford Raffles memuatkan 4 buah kapal untuk memasukkan 4 manuskrip Melayu ni. Agaknya 4 buah kapal ni berapa library. So sampai sekarang siapa-siapa postgraduate student Melayu yang nak mengkaji Melayu, memang mereka keluar ke Leiden, ke Jerman pun ada. In fact, secara daripada Atma memang mengajar ada dijemput untuk mengajar di universiti Rusia, Jerman mengenai peradaban Melayu. Mereka nak tahu lagi. Agaknya mengapa mereka nak tahu? Agaknya mengapa? Di Rusia, Jerman, Netherlands, UK, US ada institut pengajian Melayu. Agaknya mengapa? Sebab dia nak tahu pasal Melayu kan. Sebab dia tahu Melayu adalah antara tamadun terawal dunia. Ingat tadi Lemuria, mungkin Atlantis juga berjiran dengan Lemuria. Sebab dia nak tahu kan. So kebanyakan masa Perang Dunia Kedua banyak khazanah daripada UK dipindahkan ke US. Agaknya mengapa? Sebab takut Jerman attack London, UK, England. Jadi ada banyak dia selamatkan, rescue khazanah ni pergi ke US. So sepatutnya khazanah kita terpelihara jugalah. So pergilah keluar untuk terus mengkaji. Okey. So kita lihat bila Islam datang, masjid tu kampung laut, rumah ibadat juga Kemudian bila sudah merdeka, Tunku Abdul Rahman membangunkan masjid. Tak nampak itu masjid negara tahu lah kan. So kita lihat dia punya topologi dia kan. Kemudian selain masjid negara, masa kita baru merdeka dulu, Tunku Abdul Rahman membangunkan masjid mana ni? Seremban. Masjid Seremban Negeri Sembilan kan? So ini era moden ni. Macam tu kita tengok perkembangan dia. Mana ada dom. Okey. So dalam urusan pembangunan, masalah kita sekarang ni, pemikiran kita terlalu dikongkong oleh form, bentuk. So kalau kita boleh boleh keluar daripada kepompong mengenai bentuk masjid, kita mungkin mampu untuk menghasilkan masjid yang macam ni. Agaknya ni masjid kat mana ni? Ni masjid ni dekat France yang dikebentuk oleh Zaha Hadid. Kan? Sebab Zaha Hadid dari mana? Iraq Dia tidak melihat topologi masjid, dia melihat pada perancangan masjid. Dia tanya topologi bentuk dia kan dibuat apa? Asalkan dia jangan sama dengan bangunan-bangunan lain. So orang tengok masjid tak apa lah kan? Dan ada menara dia, ada space dia sesuai untuk gunaan solat. So Zaha Hadid memang dia dah keluar daripada kotak pemikirannya ada. Dia keluar kan. Tapi di Malaysia ni susah kan. Bila saya membentangkan saya punya
thesis, saya punya paper pasal masjid, ramai yang masih argue lagi, susah saya. Ya. Okey. Kita boleh menggunakan pendekatan apa approach yang kita boleh pakai bila awak nak design. Umpamanya kita gunakan modernistic expressionism ataupun ultra modernism, ya? Boleh ya kalau kita gunakan approach ni. Ni Dr. Nan dah ajar teori seni bina, gunakan. Apa dia nak gunakan? Umpamanya masjid negara dan masjid yang apa di bawah tu, ya. Gunakan pendekatan moden, ya. Yang kita boleh namakan dia modernistic expressionism ataupun ultra modernism. Ataupun kita menggunakan pendekatan critical regionalism ataupun regionalistic expressionism. Macam yang ada di bawah tu. Bawah tu masjid Pakistan. Pakistan dulu dia pernah dijajah oleh Mughal, ya. Di peringkat awal Mughal dulu betul lah dia nak buat bukan masjid aja yang satu dom besar, dua dom kecil ni, museum macam tu, istana pun macam tu. Bila dia datang ke tanah Melayu masa zaman British dulu, ya, masjid yang dibangun oleh British, apa dia masjid apa? Yang oleh British, arkitek daripada England. Masjid Abu Bakar, okay? Masjid Abu Bakar, masjid di Muar, ya, masjid di Kota Baru. Lagi masjid mana, ya? Masjid tu tak ada dom. Sebab kepada arkitek England masa tu, bangunan yang ada dom adalah katedral. Kurun ke-19, akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19. Katedral di Europe memang design dia ada dom, ya, sebab dom sebagai to symbolize kingdom of God, kepercayaan dia, ya. Okay. So itu sebab bila arkitek daripada England datang ke tanah Melayu, dia buat masjid tak ada dom. Masalahnya bila kerajaan British membawa arkitek-arkitek daripada British India Company daripada India, ya. So bila dia nak buat masjid pertama yang guna dom, masjid apa? Masjid Ubudiyah. Masjid Ubudiyah, ya. Kalau awak masuk, dia punya space pun mengapur, ya kan, ya? Dom lebih besar, besar betul dom dia, ya. Ya? Okay. So arkitek daripada British India tu bukan masjid je yang dia guna dom. Buat stesen kereta api pun ada dom, buat pejabat pun ada dom, balai polis pun ada dom. Sebab bangunan dia semua ada dom. Ya? So kita je yang salah interpret masjid nak kena ada dom, kan? Oh, arkitek daripada India tu semua bangunan dia buat ada dom. Dia bawa idea Mughal, eh? Kita silap, ya. Okey, kita lihat. Kita juga boleh menggunakan pendekatan lestari, yang kali dikatakan apa? Green architecture, kan? Boleh, kan? So kalau kita tengok orang sembahyang dekat tu, memang betul-betul cukup relax, green je, kan? So di RNR, ya, rehat dan rawat. Kebanyakan sekarang surau-surau dia dah menjurus ke arah tu dah. Selesa, ya, lebih selesa saya rasa. So yang bawah tu adalah surau di Karyanika, ya, yang di bawah Karyanika. Saya rasa cukup selesa. Kipas pun tak pasang pun, kalau awak tengok tu, ya. Kipas tu tak pasang pun sebab ventilation dia cukup cantik, ya. So dekat ni RNR juga. Biasanya ventilation dia cukup cantik kat sini. Malam memang tak pasang kipas, orang marah sebab sejuk. Jadi okey. Tengok apa tadi, berapa pendekatan kita boleh pakai? Modernistic expressionism, regionalism dan the green lestari. Kita boleh gunakan that approach. Okey. Ini approach. Ini masjid dah pergilah, kan? Dah tu. Ya. So agaknya first time awak tengok, awak nampak macam apa? Sekilan. Agaknya apa? Tapi ada satu menarik kat situ, kan? Tapi mula-mula memang betul lah bangunan apa ni, kan? Tapi orang, bila orang dah acknowledge dia sebagai masjid, jadi orang tak kisah lah, kan? Tengok space dalam ni, cukup interesting, ya? Space kat dalam ni. So untuk orang yang mengkaji masjid, pada saya ini satu yang interesting lah, kan? Maknanya
dia keluar daripada kotak pemikiran yang ada. Dia tak nak pakai typology masjid-masjid yang ada. Yang penting space planning dia betul, ya. Kemudian form dia can be whatever. Umpamanya macam ni, yang masjid dekat Dubai ni. Ni masjid ni ya, nampaknya macam apa entah, tapi bila orang dah acknowledge sebagai masjid, orang tahu lah dia ada menara banyak pula kan. Okey. So, ini adalah antara bentuk-bentuk lain. Yang bawah ni, ini di Bangladesh, ini menang award. Kita pun nampak lah ya. Ini menang Agahan Award ya. So, nampaknya very simple, very minimalist ya. So, tapi semua can be whatever sebenarnya. Yang itu nampak macam igloo pula kan. So, yang ni nampak macam tudung saji. Ini di Kuwait ya. Satu form tu sama tudung saji ya. Saya nak menunjukkan dia can be whatever sebenarnya tu. Ada yang nampak kotak ya. So ini nampak macam monumen pula ya. So ini pun nampak macam monumen, tapi ni di Dubai saya di Kuwait katanya. So on dah get rid of the normal typology. So apa-apa pun boleh sebenarnya ya. Okey, yang di atas sana tu itu ada sayembara masjid Padang ya. So itu yang menang lah tu ya. Sayembara ni apa? Kalau kat sini sayembara ni puisi je. Kalau di Indonesia tu sayembara tu adalah competition ya. So sama juga dari masjid yang di apa? Negeri Sembilan. Umpamanya ini di mana nak tenang? Ini di Indonesia juga ni. Ya. Nampak memang ada get rid of the normal form ya. So ini juga sebenarnya surau ini surau di R&R. Dia gunakan nampaknya macam rumah orang Bugis ya. Di Selangor ni pengaruh Bugis kuat tenang ya. So jadi dia gunakan approach. Tak apalah, maknanya dia dah get rid. Yang penting sekali dia get rid of the normal form tu ya. Untuk permulaan ni kita kena keluar je dulu. Lepas tu barulah kita nak boleh design macam yang macam ni ya. So kita tengok ini lagi berani ya. So dia dah memang dia dah berbagaikan ya, kan itu dah jadi kotak sengit lah ya. Ini lagi berani ya. Saya tak pasti bila rakyat Malaysia boleh setuju kalau nak buat masjid macam ni. Tapi kalau di Europe, di US tidak berlaku macam ni. Ini sayembara masjid lah ya. Daripada sayembara baru boleh hasilkan macam ni ya. Maknanya kalau kita daripada normal patron je kita akan dapat hasilkan masjid-masjid yang macam ni ya. Okey. Okey, kata akhir saya. Sebenarnya di awal perkembangan Islam di alam Melayu, binaan masjid telah dibentuk dengan berbagai jenis, tetapi bersesuaian dengan budaya dan pencitraan di ketika itu. Ya. Masjid dia dibentuk berbagai-bagai, tapi kalau kita tengok tadi dia berdasarkan kepada budaya dan persekitaran di ketika itu. Walaupun bentuknya berbagai, tetapi binaan tersebut mempunyai gaya dan perwatakan sendiri. Ya, kita tengok di Kalimantan macam mana, di Jawa macam mana, di Sumatera macam mana, di Tanah Melayu macam mana. Dia ada different character So, different character menunjukkan apa? Leluhur, identity. Ya, bukan identity kepada binaan tu berbeza dengan bangunan yang lain. Dia juga menggambarkan identity kepada tempat itu, regional identity ya, jadi keleluhuran kepada tempat itu ya. So oleh itu seni bina masjid di alam Melayu perlu dilestarikan, tetapi tidak menghilangkan martabatnya serta tahap keleluhurannya sebagai tempat beribadat dan pusat pembangunan masyarakat. So saya kata macam ni lah, masjid can be whatever design asalkan dia boleh comply function dia. Semaknanya bila awak design masjid
fikirkan fungsi dia, peranan dia. Apa sebenarnya peranan yang awak nak letakkan pada bangunan tersebut? Ingat, masjid adalah, seluruh dunia ni adalah masjid. Seluruh permukaan adalah masjid. Bangunan yang ada di atas masjid itu hanyalah apa? Structure saja. Structure. Semata-mata struktur, satu structure, satu binaan di atas masjid itu. Masjid ni luas kan, so kita boleh letakkan buat satu structure yang masyarakat sekarang kita panggil sebagai masjid. Umpamanya dekat sini, dekat Pakuti Gujuteran, kat mana masjid? Kat mana masjid? Untuk yang perempuan kita naik tingkat satu atas tu, bawah tu. Kat situ lah masjid tu. Untuk yang lelaki tu dekat ujung kat sana tu. Itu masjid ni. Kat Pakuti Gujuteran, masjid di UKM kat mana? Yang ada kubah lemah tu. Itu binaan yang kita dah gazetkan untuk kita berkumpul. So masjid ni sebenarnya tempat untuk fahaman kita sekarang, masjid adalah tempat kita berkumpul untuk solat berjamaah. Boleh tak awak buat masjid kat sini? Buat solat jemaah kat sini? Boleh. Boleh. Tapi tempat ni tidak dikhususkan untuk buat solat jemaah, berjemaah kan? Jadi nanti ada orang marah pula, ini nak kelas kan. Tapi kita boleh juga buatlah di luar tu, di luar sana ke, macam yang pemain kriket Pakistan tadi kan. Okay, so bila kita nak design masjid, kita keluarkan, kosongkan kotak pemikiran kita, fikirkan dia punya fungsi saja. Lepas tu form dia can be whatever. Awak kena fikirkan konteks dia pula. So, saya rasa apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.